Saya nak simpan soalan selebihnya tu. Nak tanya doktor lah. Alright. Doktor, orang tak pasti keliru insurans dengan takaful. Saya tengok banyaklah ustaz-ustaz lain menulis insurans ada unsur ghararnya, ada ribanya. Betapa ramai kita terjebak kerana kurang ilmu. Jadi apa beza insurans dan juga takaful? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang perbezaan dia yang pertama sekali, insurans ni dia adalah satu kontrak jual beli yang mana benda yang dibelinya tidak nyata. Demikian menurut persidangan ulama fiqh sedunia yang telah pun memutuskan bahawa atas sebab itu wujudnya gharar. Maknanya kalau kita beli periuk, kita tahu kita beli RM300 dapat periuk. Kita beli kasut RM200 dapat kasut. Ini kita beli RM1,000 ataupun bayaran bulanan RM100, kita dapat apa? Kita tak pasti. Kalau kita sakit, kalau aksiden baru dapat. Jadi maknanya dia membeli sesuatu yang tak jelas. Itu yang disebutkan oleh Majlis Ulama Fiqh Sedunia sebagai antara punca pengharaman, selain daripada ada wujud unsur judi, ada riba, ya. Walau bagaimanapun takaful pula dia tidak lagi menggunakan kontrak jual beli. Kalau tadi dia jual beli, takaful dia telah ubah hubungan di antara pencarum menjadi pemberi contribution, sumbangan bersama. Sumbangan bersama macam khairat kematian dekat surau-surau dekat masjid-masjid lah. Jadi kalau lepas tu ada yang manager dia adalah syarikat takaful, maka kalau ada orang dalam grup yang telah pun daftar nama tu ada sakit, maka manager itulah yang akan membuat keputusan nak bagi dia berapa yang boleh dapat. Jadi itu adalah dianggap sebagai hibah, sedekah pula. Maknanya mereka contribute. Bila mereka contribute, mereka bukan beli. Bila contohnya saya kata kat Talib, saya nak hadiahkan Talib besok satu barang. Talib kata apa? Rahsia. Boleh tak saya rahsiakan? Boleh, sebab dia adalah kontrak sedekah. Kontrak hadiah, boleh orang yang menerima tu tak tahu. Jadi itu bezanya insurans dengan takaful. Maka sebab tu insurans, Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia pun telah mengharamkan, negeri-negeri pun telah haramkan, adapun takaful adalah harus. Maka wajiblah semua orang Islam. Takaful tu harus. Jadi wajiblah semua orang Islam untuk pindah ke takaful. Dalam kereta dia punya takaful, dalam rumah, dalam medical card dan sebagainya. Baik berpindah ke takaful. Wajib berpindah ke takaful. Baiklah. Itu paling penting. Wajib dengar ya. Wajib ya. Saya dah sampaikan apa yang patut, insya-Allah. Tapi doktor, macam tu boleh ke dalam Islam? Benda tak pasti tapi kita sibuk nak, macam kita tak yakin pada bahawasanya Allah yang akan uruskan keluarga kita, rezeki dan sebagainya. Okey, kerana itulah namanya takaful. Takaful daripada perkataan kafala, maksudnya saling bantu-membantu. Tahun pun sama-sama juga, maka ada orang yang bantu. Jadi bila pencarum tu meninggal, jadi kumpulan dia tu akan membantu, memberikan daripada hasil collection itu. Hasil collection itu pula dilaburkan sebahagiannya, maka ada keuntungan, maka itu yang menjadi sumber kepada syarikat itu. Itu bertepatan dengan hadis Nabi yang mana Nabi kata adalah lagi bagus kalau kamu mati dalam keadaan kamu meninggalkan warathataka aghnia. Kamu tinggalkan waris kamu dalam keadaan berduit. Yang tidak yatakaffafunan nas, yang mereka ni tidak miskin dan tidak meminta-minta daripada manusia. Jadi itu tujuan takaful itu, supaya keluarga yang ditinggalkan tidak meminta-minta dan susah secara tiba-tiba, secara rapid, yang akhirnya menyebabkan pelbagai masalah lagi besar. Maka sebab itu takaful itu wujud untuk cover hutang rumah sekali secara lamsam ataupun untuk medical dan seumpamanya. Begitu. Memang ada tak dalam hasil? Tapi doktor, kita tengok juga tadi tu kan, macam apa nama ni, takaful ni dia nampak macam dah jadi satu perniagaan besar-besaran. Dan mungkin Rasulullah tadi maksudkan kita tu berfungsi sebagai masyarakat. Macam mana doktor? Baik, benar, kita boleh anggap bahawa sekarang ni, kerana kalaulah kita nak tengok kepada takaful yang free, maka mungkin kita boleh lihat kepada masjid lah. Itulah yang betul-betul maknanya tidak berorientasikan keuntungan yang besar. Tak ada unsur perniagaan barangkali? Tak ada unsur perniagaan barangkali. Cuma dia punya coverage dia tak besar. Maka peserta dia tak boleh orang daripada kampung sebelah, dari kampung dia saja. Jadi di situlah wujudnya peluang. Yang pertama sekali, peluang untuk menyediakan alternatif kepada insurans yang ada unsur haram tadi. Jadi kalau kita tak buat yang betul-betul besar, yang bagus pengurusannya, maka orang akan pergi pada insurans. Jadi kita kena menjadi fardu kifayah dan menjadi fardu ain untuk menyediakan takaful sebagai alternatif kepada yang haram.
Itu satu. Yang keduanya, bila dah ada, kita kena ada orang-orang yang cekap-cekap. Sebab dia ada actuarial, dia nak kira macam-macam. Itu semua perlukan kos yang mahal. Maka ia tak bolehlah macam khairat kematian, bayar sikit je. Kan, sekali je untuk setahun. Kan, ataupun yang berapa ringgit je, RM10 ataupun RM50. Bagi pun tak ada jadual, ikut suka Tak dia ada juga, jadual. Jadi sebab tu dia dah kena ikut environment business. Baik. Sebab dalam Islam ni ada perkara yang nak jadikan dia berkesan, dia kena diurus secara profesional. Dan dalam dunia kita ni, bila nak urus profesional, business. Supaya orang yang duduk dalam tu mendapat reward yang bagus, maka mereka profesional, mereka buat kerja bagus, mereka dapat reward, barulah kerja tu akan profesional. Kalau tidak, jadilah macam lebih kurang. Asal ada je. Baik, itulah kita akan berehat seketika, tapi sebelum itu. Jadi isu tentang salin kulit ni je. Okey. Takaful adalah satu branding salin kulit. Tidak sebetul-betul diamalkan. Okey, jadi yang pertama sekali, dia tak boleh kita kata salin kulit kerana dia mengubah kontrak. Kontrak ni adalah segala-galanya dalam Islam. Macam orang bernikah kahwin. Hanya dengan lafaz aku terima nikahnya sekian-sekian dan terus jadi isteri. Daripada orang asing kepada isteri. Maka itu tak boleh dipertikaikan, diberingan dan peremehkan. So begitu juga dengan takaful. Kontrak yang telah ditandatangani itu akad dia. Itulah yang mengubah segala-galanya. Ya. Jadi kemudian ia bukan hanya kontrak saja, tapi semua syurut ataupun condition dan syarat-syarat dan rukun-rukun kepada kontrak itu perlu dijagai. Macam mana nak jagai? Setiap takaful yang nak bernama takaful di dalam negara kita wajib ada lesen daripada Bank Negara Malaysia yang mesti ada 5 orang penasihat syariah yang pakar. Mesti. Lepas tu 5 penasihat syariah ni pula mesti ada jabatan syariah yang ada at least 3 ke 5 orang pegawai syariah pula. Jadi semua ini kalau ada non-compliance, dia kena lapor Bank Negara. Kalau ada potential non-compliant, dia kena lapor kat Bank Negara. Bank Negara pula ada 20 orang atau 15 orang penasihat syariah Bank Negara. So jadi double, triple layer untuk check. Dan kemudian ada pula Akta, Islamic Financial Services Act 2013 yang jaga semua takaful ini suruh ikut undang-undang. Dan ada pula Bank Negara keluarkan garis panduan dalam bentuk PD, iaitulah polisi dokumen. Baik. Untuk takaful, untuk wakalahnya, untuk kafalahnya, semua ada. Jadi dia bercakap tentang memang nampak tersusun rapi, tapi ada institusi sehinggalah satu badan yang menguruskan wang untuk urusan ibadah yang terbaik di Malaysia pun disalahgunakan, dikatakan begitu. Apatah lagi takaful. Ya. Jadi ini adalah masalah manusia. Sistem dah ada. Ya, macam dah Islam. Islam tu sistem dah ada, tapi manusia yang bernama Islam tu yang korup. Begitu juga dengan sistem telefon ke, TV ke, institusi ke. Sistem dah cantik, tapi bila orang tu ada masalah, maka korupsi akan tetap berlaku. Kerana itu Islam dia kena tumpu pada dua-dua. Sistem kena cantik, orang kena betulkan. Maka sebab itu Islam mewajibkan kalau ada korup dalam institusi Islam ke ataupun institusi yang tidak bernama Islam, mesti dikuis keluar. Tidak boleh didiamkan atas nama nak menjaga Islam. Tak boleh. Menjaga Islam ada dengan cara unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudara kamu yang zalim dan yang dizalimi. Dengan mengeluarkan mereka, membersihkan daripada segala kekotoran institusi itu dengan cara orang itu dikeluarkan. Walaupun dibuat secara publicity ke tak publicity, kedua-duanya ada positif dari sudut Islam. Baik, alhamdulillah. Yang melakukan kezaliman dan juga dizalimi. Okey, Munif, kalau kata dah saya ni penyakit dan sebagai Islam, saya mampu nak bagi duit, saya mampu nak menyumbang, apa salahnya? Baik, saya setuju dengan pandangan itu. Malah saya sendiri pernah dan selalu menegur kepada syarikat-syarikat takaful dalam konferens takaful bahawa mereka patut menyediakan satu tabung khas yang tidak boleh digabung dengan tabung yang lain. Dia tabung risk fund ni tadi untuk orang-orang yang patutnya naturally sihat. Tapi bila ada orang yang sakit masuk, nanti dia akan sedut semua orang-orang lain punya, orang lain. So jadi kalau nak kumpulan yang macam tu, patut ada satu tabung khas untuk kumpulan ni, dan duit tabarruk dia pun, tabarruk tu artinya duit sumbangan dia tu pun kena lebih besar. Dan jadi siapa nak masuk, siapa tak mau tak payah, kan? Tapi mereka masih belum mempertimbangkannya kerana bila takaful ni dia tak kuat sangat tau. Dia masih kecil di Malaysia ni. Takaful ni pula dia kena takafulkan takaful dia. Faham tak? Macam mana tu? Syarikat takaful tu dia kena mentakafulkan diri kepada yang lain. Contohnya saya cover, saya jamin
talib. Rupanya saya pun kewangan pun tak bermantap. Baik. Saya pun kak minta, ya tolong, ni kau tolong cover aku kalau ada masalah, aku bayar sikit, kau bayar sikit. Itu namanya ritakaful. Ritakaful. Syarikat ritakaful di Malaysia tak cukup besar. So jadi ini yang maknanya, sebab tu kadang-kadang bukan syarikat takaful tu yang tolak untuk klaim tu. Kadang-kadang ritakaful tu yang tak mau. So jadi dia panjang. Adakah disebabkan itu juga rupanya lah ni kes-kes terpencana kita delay lah payment you ni lambat sangat ni, kita reject lah. Adakah itu disebabkan rejection itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kewangan dan risiko-risiko tadi tu oleh syarikat? Maknanya klaim-klaim ke apa? Okay. Ada tak elemen tu? Pernah ada situasi macam tu? Ditolak sebab kita nak mengurangkan risiko dia tu. Oh, ini kita boleh delay. Baik, setakat sepaham saya pernah duduk dekat penasihat syariah di Ritakaful. Apa yang berlaku, syarikat ni sedang bermasalah kewangan. Tapi bila ada klaim, contohnya klaim yang besar. Klaim ni adalah klaim di syarikat di Thailand. Dia ada kilang tu. Kilang dia tu ditakafulkan. So jadi bila banjir besar, habis tenggelam, semua nak takaful, syarikat ni sekarang ni dah kering. So apa yang berlaku tau? Dia tak tolak klaim tu. Sebab klaim tu menepati semua terma, dia kena bayar. Apa dia buat? Shareholder kena suntik duit. Syarikat di Malaysia sama. Shareholder kena suntik duit atas nama qard, atas nama beri pinjaman kepada syarikat. Bila nanti dah tahun depan pula dah better, kena bayar balik shareholder secara tidak ada interest. Itu yang berlaku di syarikat takaful. Ya. Munif, ada tak situasi macam Munif, saya ni dulu tak ada penyakit, tapi saya nak rehat ke hospital lah. Saya rasa macam sakit sikit-sikit tapi nak rehat ke hospital. Boleh tak you cover I punya cost? Oh, okey. Itu sebenarnya ada pernah berlaku dululah ketika sistem takaful tak begitu solid dan kefahaman orang terhadap takaful perlu clear. Okey, tetapi sekarang ni memang kita begitu tight. Because why? Macam doktor cakap tadi, tabaruk dan sistem muamalat dalam tabaruk tu sendiri kan. So kita kena be really care. Because why? Kita bawa dengan satu tanggungjawab yang besar. Because pencarum-pencarum lain perlu ada sikap adil. Kita tak boleh macam simple-simple nak masuk. Because why? Kalau dia gunakan fund ketika dia tidak betul memerlukan, maknanya kalau ikut hukum syariah berdosa lah. So maknanya ada mungkin ketika dia buat macam ada yang lebih memerlukan, tengah buat treatment kanser dan sebagainya kan. So ini kita kena tengok. Because why dalam takaful pun kita ada panel-panel yang kita tengok dan kita ada pakar-pakar perubatan yang memang doktor-doktor pakar. Okey, yang akan tengok layak ke tak layak. Baik, atas nasihat Dr. Takaful. Betul. Cuma sebab itulah untuk mengelakkan perkara itu berlaku, biasanya syarikat-syarikat takaful ni yang klaimnya dia akan ada employ doktor perubatan. Untuk cek bila doktor perubatan daripada hospital hantar dokumen kan, dia akan cek yang ini macam mana. Tapi yang masalah berlaku sekarang ni adalah komplot di antara pelanggan dengan pihak doktor hospital. Ada juga. Ada. Yang menipu syarikat insurans dan takaful ada. Yang mana mereka komplot, dia kata sebenarnya tak payah masuk ni outpatient tapi tak boleh claim, tapi saya masukkan awak 1 hari je. Jadi saya tulislah justification. Atas paper justification nampak sakit luar biasa lah. Syarikat hospital pula swasta kan, dia mana duit kan. Jadi itu berlaku. Jadi nak kata salah siapa, mana masing-masing ada kelemahan masing-masing. Itu yang tadi berbalik pada doktor kata sikap tu. Ya, Abang Fazal macam So, ringkaskan soalan dia doktor. Kita tengok macam nyawa manusia ni dah jadi mesin ATM. Bagi setengah-setengah pengamal perubatan ataupun bukanlah mungkin pusat perubatan. Kita tengok 500,000 ni kita nak keluarkan maksimum. Kalau boleh 499,099 sen. Macam mana itu yang maknanya dia masalah manusia lah. Jadi kadang-kadang pesakit tu pun tak tahu. Ada yang mungkin ada komplot dengan pesakit. Ada yang hospital tu sendiri. Dia sahaja je dia cakap, okey, ni buat kamu kena buat MRI, scan. Padahal tak perlu. Tapi dia saja nak boleh bagi claim kan, kena buat X-ray lagi. X-ray tu, kena buat ini, kena buat itu. Jadi semua lab testing ni semua mahal. Walaupun kadang-kadang tak perlu, maka dia nak seolahnya orang tu dia nak buat semua scan. Padahal tak perlu. Jadi supaya dia dapat claim sebanyak mungkin daripada pihak syarikat takaful. Jadi ini adalah satu kesalahan lah. Jadi kalau ada dapat dikenal pasti, maka perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa lah. Sama juga kalau ada masalah berlaku di syarikat takaful atau insurans, tuan-tuan dan puan-puan mesti lapor kepada Bank Negara Malaysia. Bank Negara ada tempat untuk melapor dia, telefon dia. Sama juga macam tuan-tuan nak beli kereta, tiba-tiba syarikat kereta tu kata nak beli kereta ni wajib ambil
insurans yang ini. Kata saya tak nak, saya nak takaful. Tak boleh encik, kena insurans. Kuat cakap itu khilafah bank negara. Sebab tak boleh syarikat kereta tu mewajibkan kena ambil satu jenis insurans atau satu jenis takaful. Kita bebas ambil sendiri. Sebab mereka nak dapat, sebab mereka ada panel dia. Jadi kita tak wajib untuk ni. Cakap kalau gitu saya pergi kedai lain lah. Kalau tuan-tuan cakap gitu mesti dia kata nanti encik kita telefon somebody. Boleh dia tiba ni. So jadi kewajipan bagi kita mencari yang takaful itu. Yes. Ya, baik. Jadi doktor, apa kita boleh nasihatkan mencari yang wajib ni? Apa tadi tu tengok supaya tak tertipu. Tapi ini yang mencari yang wajib ni, apa perlu kita tahu? Apa perlu kita tanya? Baik, yang pertama sekali yang saya ingat menurut statistik AKPK bahawa orang Malaysia ni paling banyak yang terjebak dalam masalah kewangan. Yang pertama adalah kerana tidak ada ilmu pengetahuan urus wang. Yang kedua, punca paling besar adalah perubatan punya kos. Kadang-kadang dia turun naik. Kadang-kadang yang pertama adalah medical, perubatan, yang kedua adalah urus wang. Dua-dua tu adalah punca orang kita tenggelam dalam masalah urusan hutang dan seumpamanya. Doktor, saya nak celah sikit doktor. Yes. Berkenaan dengan urus wang ni, adakah ada soalan sikit daripada kawan ni? Dia kata bolehkah konsep menerbitkan harta menggunakan hibah takaful diguna pakai untuk menggalakkan bakal pelanggan setuju minta takaful? Dia macam absil sikit doktor. Baik, yang ini panjang sikit. Hibah takaful ni satu konsep yang telah pun diluluskan oleh beberapa syarikat takaful oleh penasihat syariah mereka. Sebabnya begini, bila seorang itu mati, maka dia akan ada dapat pampasan ataupun sedekah lah daripada kumpulan orang ni kan. Maka ada isu, maknanya ini sampai ke siapa pemilik dia. Kata dia dapat 800,000 atau berapa ribu kan. Pemilik dia siapa? Isteri ke, suami ke, anak ke? Patutnya ikut hukumnya yang paling kuat sekali adalah yang penama tu hanya pemegang amanah. Dia kena bagi ikut faraid. Kan? So jadi maknanya susah, kadang-kadang ada keluarga yang berantakan, maka akhirnya tersekat juga. Maka akhirnya timbullah hibah. Maknanya hibah ni hanya boleh dilakukan ketika hidup orang tu sebelum mati. Baik. Maka sebab tu dia nak bagikan solid, maknanya sebelum dia mati dia dah hadiahkan dah benda tu. Nanti dia mati nanti akan jadi milik clear. Tak ada maknanya nak kecoh-kecoh. Maka itulah wujudnya hibah takaful tadi tu. Baik. Baik. Jadi saya tak habis sikit tadi. Ya, bagi. Baik, jadi kat mana tadi? Yang halal, mencari yang Yang halal tadi, AKPK tadi. Maka bagi orang-orang muda, bagi tuan-tuan dan puan ada anak, orang muda yang belum ada penyakit, cepat-cepatlah kalau ada duit lebih RM100 ke RM50 sebulan, bayarlah, ambil lah takaful. Tak rugi insya-Allah. Tak payah ambil yang takaful yang ada investment link, yang ada pelaburan tu. Tak payah kalau tak mampu. Ambil yang untuk coverage perubatan sahaja. Asas. Walaupun tuan-tuan ada kerja yang bagus macam sebut tadi kan. Kecuali kerja tu memang jenis ada sebahagian kerja tu memang dah pencen pun dia cover lagi. Itu lain cerita lah. Yang itu mungkin boleh fikir yang lain lah. Tapi yang tak ada tu, yang ini adalah bagus. Sebab kalau dah sakit, sekali je dah sakit, kalau dapat diterima oleh takaful pun harga dia tinggi. Dia punya bayaran ansuran tu. Ansuran dia. Mungkin